hantaran makanan melalui pesanan atas talian. Ini online orders, ya. Dan ini merupakan satu aktiviti ekonomi yang baru. Daripada segi cabaran yang paling kita takut adalah COVID ni, dia meragu nyawa. Untuk residen, kita orang tanggung sendiri. Tak ada siapa-siapa yang akan tanggung lah. Perkembangan ekonomi gig dan perkhidmatan e-hailing semasa pandemik COVID-19 ketika ini antara punca peningkatan kemalangan membabitkan penunggang e-hailing. Servis delivery ni sebenarnya dia bergantung kepada kita punya pesanan dan juga hubungan kita dengan customer. Itu daripada segi servis dia, kita kena selesaikan kita punya penghantaran dengan selamat kepada customer lah. Pengalaman saya dalam food delivery ni tak susah, taklah senang. Ada cabaran dia, lalu lintas. Kemudian risau aksiden macam tu lah, kemalangan. Kalau lambat hantar makanan tu, customer pun jadi tak seronok. Kita pun tak seronok lah juga kan. Kalau boleh nak sama-sama puas hati. Betul je. Kita cuba sampaikan makanan tu dalam keadaan elok semua. Tak mau dia cair ke, tak nak dia tumpah gitu lah. Kalau lama sangat nanti customer marah. Sebenarnya dia tak mengubah lah. Maksud dia salah satu cabaran yang nak kata cabaran pun taklah. Dia yang saya ambil keputusan untuk berubah kepada servis ni, banyak faktor lah. Antara dia adalah satu sebab semasa saya menjalankan perniagaan, daripada segi kos sara hidup dan juga harga barangan pada masa sekarang lah. Itu yang menjadi faktor salah satu saya terpaksa ambil keputusan untuk stop daripada berniaga dan saya fokus kepada servis penghantaran makanan. Satu sebab ni sebab income pendapatan yang boleh dapat daripada jadi Grab rider ni, bagi saya tu cukup. Kalau saya boleh dapat lebih daripada kerja-kerja yang sebelum ni. Untuk buat masa sekarang saya bekerja dalam servis penghantaran ni, saya punya gaji tu nak kata ada lebihan banyak tak adalah, tapi alhamdulillah dia dapatlah cover saya punya expensive daripada segi sewa rumah, pembenjalaan bulanan keluarga. Dia kerana mudahlah untuk mendapatkan pendapatan, tapi kita mengorbankan keselamatan kita mempertaruhkan nyawa di atas jalan. Dia kerja yang sederhana. Itu semua lapisan masyarakat boleh buat. Cikgu boleh, polis boleh, kerja orang yang tak ada sijil apa pun boleh masuk. Anggaran sehari boleh mencecah 100 lebih, ikut pada kerajinan lah. Semasa pandemik, cabaran yang saya hadapi adalah untuk kita berdepan dengan situasi dan keadaan semasa lah. Maksud saya macam servis penghantaran ni, kita terpaksa berdepan dengan customer dan juga barang yang kita handling untuk kita nak hantar kepada customer lah. Saranan kerajaan, SOP kita kena jagalah masa tu. Kita kena jaga penjarakan kita.
sentiasa memakai mask. Itu dia punya SOP yang kerajaan saran lah. Semasa pandemik dengan keadaan semasa sebelum pandemik tu banyaklah perbezaan dia lah, dan juga banyak juga cabaran dia sebenarnya. Seperti yang kita tahu, daripada segi cabaran yang paling kita takut adalah COVID ni dia meragu nyawa. So kalau kita tidak jaga SOP kita dengan betul, mungkin kita akan jadi korban lah, maksud dia. Bila kita pergi hantar makanan tu dekat orang yang tengah kuarantin lah. Orang yang tengah kuarantin. Jadi macam untuk pengambilan makanan tu, untuk COD makanan tu jadi macam susah sikit lah. Sebenarnya kerja ni adalah risiko. Risikonya sebab kita berdepan dengan situasi di atas jalan raya lah. Risiko untuk penunggang-penunggang rider ni sebenarnya terlampau banyak lah. Yang kita tahu mana-mana tempat di dalam kita punya negara pun, kalau penunggang motosikal dia lagi berisiko daripada pemandu kereta dan juga kenderaan lain lah. Especially daripada segi kemalangan lah. Itu yang risiko utama yang rider penghantaran ni terpaksa hadapi lah. Untuk servis penghantaran ni, sebenarnya kita bukan kata kita kerja sebagai servis penghantaran. Di mana-mana kerja yang kita lakukan semuanya berisiko sebenarnya. Baik di dalam office, baik di site ataupun di mana-mana saja. Tapi saranan saya, untuk kerja servis penghantaran ni kita perlu ada caruman insurans perlindungan lah, seperti SOSO, Perkeso maksud saya, seperti Perkeso. Itu amat penting kepada setiap rider-rider lah. Sebab in case berlakunya kemalangan, daripada insurans ni lah yang dapat cover kita semasa kita berlakunya kemalangan. Dia maksud dia akan dibayar, kita punya caruman kita akan dibayar pampasan lah, maksud dia. Kalau kata sebab kemalangan tu, kadang-kadang bukannya sebab kita rushing, bukannya sebab kita laju. Kadang kenderaan sekeliling tu yang buat jadi benda tu jadi kemalangan. Macam kereta tak bagi signal untuk belok, keluar simpang. Tapi itu satu cabaran lah. Sebab kita orang accident, kita orang tanggung sendiri. Tak ada siapa-siapa yang akan tanggung lah. Bagi saya, dia memang risiko tinggi. Risiko terlalu tinggi lah sebab main dekat jalan raya kan. Selalunya saya akan bawa kenderaan tu kelajuan yang biasa lah. Yang dia tak lambat, dia tak cepat lah. Kalau hujan biasa kami teruskan selalunya. Kalau kata hujan yang sangat lebat, kami berhenti tepi lah dulu. Kami mention kat customer, kata tunggu sekejap lah sebab nak selamat kan. Dia bahaya tu ada. Memang sedang-sedang lah saya cakap. Dengan keadaan trafik di bandar bukan tak tahu, signal tak bagi kadang. Lepas tu ada hantar kat kawasan-kawasan yang berbahaya, contoh yang ada anjing liar ke macam tu. Agak risau lah. Nak buat macam mana? Kerja. I'm a third year student in University Utara Malaysia. My experience during this part-time job as a food delivery rider, my actual plan was do this job during the semester break. But then during the pandemic time, what I just thought, if can, I wanted to do during my class time. So that means during the class time, so every day after the class, I will do my part-time job until the night time. One of the challenges during my work as a food rider is the first thing is the climate. Okay, why is this? Is because the climate we can how can we say, like we cannot identify on that day what's the climate. For example, it's a rainy day or sunny day, it's like that. So whenever a rider, okay, especially you guys know, riders are actually using the motorbike. So whenever it's raining, so it's one of the challenges for us to deliver the food to the customer from time to time. Okay, and then the challenges has, we can say, the attitude of a customer. This is because sometimes the customers
some of them can understand. For example, if the food delivery duration is late, some customers will understand, maybe because of the shop when they're preparing, it's take too time. So some of them can understand. Other than that, some are so arrogant to the food rider, so they will just initially show their expression to the riders whenever we deliver the food when it's too late. Exactly, I can say this food delivery job is very dangerous, because as we can see, on the road we can see a rider will travel almost 10 to 12 hours per day, and then the rider also riding with a motorbike, so we can say it's a dangerous, because anything can happen at any time. Okay, so and we can say there is no any coverage for us as a rider, so that the day will be like, how to say like mati kata lah, mati accident tu mati lah, because during that time the Food Panda company never give the coverage, for example the insurance or the policy for the riders, so that just in case if anything happen to the rider, it's on their own responsibility. Everyone works hard to survive in this world, but often because of the temptation of money, they overlook their own health and safety, such as running red lights, taking shortcuts and causing unnecessary accidents. However, they forget that the greatest wealth is health. Only by living safely and secure, we can support our family and contribute to our society and country.